Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena masih bersama dengan channel ini. Saya hari ini ada sedikit pencerahan lah berkenaan dengan isu yang sidang parlimen hari ini dan juga isu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sentiasa saja disekat supaya jangan coba lepas ke garisan penamat. Tetapi skru dah mulai longgar nih. Jangan risau PN, skru dah mulai longgar. Kalau kita tengok hari ini pun tengok apa yang berlaku di parlimen, macam mana benda tu boleh berlaku. Ada jangkitan virus lagi. Sepatutnya benda tu dari awal dah, patutnya dalam 3 hari ataupun 4 hari sebelum sidang parlimen benda ni dah clear dah kan. Bukan hari ni punya cerita. Jadi sidang parlimen pun disingkatkan. Ini memanglah kita tak tahu ini penyakit, tetapi bendung tu ada. Patutnya dibendung daripada awal. Ini yang sepatutnya. Jadi kalau sidang parlimen boleh macam tu, kita rakyatnya macam mana? Keselamatan untuk kita rakyat macam mana? Sedangkan sidang parlimen untuk dewan rakyat, untuk dunia nak lihat, untuk MP kita berkumpul. Tetapi bila saya tengok dekat media sosial, kenapa boleh jadi macam ni? Jadi saya tidak logik akal lah. Ini semuanya salah satu taktik untuk cuba menyekat lah sebenarnya. Taktik kecil lah maksudnya. Tetapi kecil tetapi berbahaya juga tu kan. Jadi macam itulah. Dan apa yang berlaku hari ini, kalau kita lihat, mereka cuba untuk tidak mahu menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim naik, kerana mereka tahu kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim naik, keistimewaan mereka sebagai government tu dah habis. Dan seperti mana kita tahu, PN ni dia tidak dalam komponen dia dengan UMNO sekarang ni pun kalau kita tengok berbeza pendapat, dan Presiden UMNO dan dia dengan Perdana Menteri pun lain-lain pendapat. Dan isu-isu yang seperti Tun sendiri kata macam ni macam tu, nak buat kerajaan perpaduan lah, macam-macam. Ini semuanya adalah satu cara untuk cuba menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi saya yakin kerana perkara ini menurut saya, PH mempunyai kursi yang solid, iaitu 90 kursi. Itu memang dah tough. Dia tidak tak perlu, maksudnya tidak ambil daripada mana-mana sumber. Tidak ada yang lompat-lompat, tidak ada yang tebuk atap, tak ada. Dah tentu kita dah tahu, kita sebagai rakyat tahu 90 dah solid. Sebab tu mereka sekarang ini cuba pecahkan DAP. Sebab tu hari-hari kita dengar meratap DAP. DAP dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni yang mereka cuba pecahkan. Kerana DAP ni mempunyai kursi yang sangat banyak. Paling banyak kursi dia kan, 40 kursi. Jadi kalau DAP ni mereka boleh pecahkan, jadi mereka nak gabungkan semua ni. Jadi harapan mereka dapat ni. Tetapi PH tidak melakukan inilah, saya percaya. Saya harap mereka tidak menggadaikan inilah. Jadi saya percaya bahawa apapun yang mereka cuba lakukan, saya rasa PH akan mengambil alih tidak lama lagi. Skru pun dah goyang. Kalau tidak pun saya percaya selepas ini PRU ke-15 pun PH boleh menang bergaya. Kursi PH yang kepada mereka yang lompat ni semua, saya percaya akan balik ke PH. Itu akan menguatkan PH lagi. Dan saya juga merasa bagus kerana kita akan memperkenalkan calon-calon baru, muka-muka baru untuk PH, untuk PKR khasnya. Jadi itu amat baik. Begitu juga dengan Parti Amanah dan Parti PH ni tadi boleh mengagihkan kursi yang ditinggalkan oleh Parti Bersatu dulu. Ini sudah cukup banyak. Kalau contohnya Bersatu tidak menggunakan kursi yang ada sebelum ini, dah lah menggunakan, lepas tu kalah lagi banyak, lepas tu dapat jadi Perdana Menteri, lepas tu rampas lagi Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat kursi-kursi ini nanti mungkin akan dapat dimenangi oleh PH semula, apalagi di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Cuma saya takut, ini saya paling takut nih kawan-kawan, saya takut ada isu lain nanti. Sebab mereka ni pandai memainkan isu.
Bila mainkan isu, nanti saya risau. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk dekat rumah, lepas tu buat video macam yang hari tu, sapu sampah, lepas tu jolok buah kelapa lebih baik. Jangan keluar. Lepas daripada sidang parlimen balik ke rumah, senang. Sebab ini keadaan yang amat berbahaya ni. Nanti adalah kes dia, part 2, part 3, part apa pun semua ada keluar. Mereka ni pandai. Nanti ada yang mengaku yang 5 tahun yang lalu pun dah keluar. Tetapi geng-geng yang kita tengok, geng Sam lah sebenarnya. Saya tak boleh sebut di sini pasal pihak YouTube tidak membenarkan perkataan-perkataan yang lucah. Jadi saya tidak boleh nak keluarkan. Tapi kenapa geng ini tidak disesat sampai hari ini? Boleh lenyap je. Ini adalah kerana Tun lah ni. Itulah aku selalu salahkan Tun tu. Jadi orang nak menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang berbagai cara. Kerana banyak hal sebenarnya. Daripada isu rasuah, daripada isu penyalahguna kuasa, daripada isu banyaklah projek-projek ni. Ini dan mereka pun dengan nak ke poket sendiri lagi kan, macam-macam ni. Ini kalau dia dapat jadi Perdana Menteri, itu satu hal. Yang satu hal lagi, kekuasaan lah. Kekuasaan itu amat penting kerana bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa contohnya, sekarang ni kalau contoh buat pilihan raya PRU ke-15, sebenarnya banyak benefitnya mereka. Terutamanya seperti mana yang kita tahu, percaya atau tidak, tetapi dulu saya pernah duduk di government, so undi pos ni saya kurang yakin di situ. Jadi saya harap akan datang undi pos ni dah bertambah baik, dan saya tak maulah yang seperti dahulu. Kita tak mengundi tapi tiba-tiba dah undi dah ada. Jadi sepanjang saya berkhidmat dulu pun saya tidak tahu undi saya selalu je dipakai orang. Saya tak tahu undi ke mana sebenarnya. Jadi ini berlaku lah. Sebab itu mereka cuba pertahankan kerajaan mereka yang ada hari ini. Karena mereka takut kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, memang kuasa ini mereka dah tak dapat satu hal. Lepas tu memang parti mereka boleh pupus. Apalagi contohnya kalau kita tengok Bersatu hari ini, seperti mereka yang lompat daripada PKR, ini sebenarnya mereka sendiri pun keliru ni sebenarnya. Tapi dah keluar, tak ada cos lagi. Dan tentu kalau Bersatu tak ada, mungkin mereka terpaksa buka parti baru. Dan UMNO takkan terima mereka ni. Saya yakin UMNO pun ada orang dia sendiri. Jadi begitulah. Sebab itu tujuannya mereka sekat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Banyak faktor yang seperti ini. Satu hal. Yang kedua memang mereka takutlah. Ketakutan sendiri. Kerana mereka tahu reform ni, parti reform ni memang kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh naik ke atas, mereka risau terbongkar semua banyak rahsia. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita tengok sejarah dia, sebelum tahun 1997, dia ada membongkarkan tahun 1997 atau 1996, dia dalam UMNO pun ada membongkar sedikit masalah tentang penyelewengan, tentang penyelewengan orang-orang MP UMNO sendiri waktu itu, dan orang-orang UMNO lah. Jadi benda ini yang membuatkan sebenarnya salah satu isunya dia cuba dijatuhkan. Jadi nak jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menggunakan isu rasuah, dia tak dapat. Jadi cari isu lain lah. Jadi yang sangkut pun seperti mana kita tengok pun tidak dapat sangkut juga. Lepas tu cas lain lah, cas salah guna kuasa ya kan. Tapi yang dimomokkan oleh Maca ini, apa yang kita tahu itulah kes liwat. Jadi benda ni sebenarnya pada saya cuma permainan politik. Tetapi orang Malaysia ni mempercayai perkara seperti ini. Sedangkan negara luar, negara mana pun saya pergi, tidak pernah mereka nak mempercayai bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kesnya kes liwat. Tidak. Cuma dalam Malaysia ni, dan macai-macai lah yang dalam cyber trooper apa semua ni lah yang memainkan isu tu pun. Nanti apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim saman, baru tahu. Ini ada yang dah kena saman juga aku dengar kan. Itulah, suka membuat fitnah.
Sebab tuh kalau kita tengok mana ada orang PHS nih, orang PKL, orang DAP, orang amanah kena saman, yang kena saman orang di belah pihak sana. So apapun saya ucapkan terima kasih karena bersama dengan channel ini. Saya terpaksa akhiri, saya tidak mau ambil masa panjang. So saya harap besok lagi saya buat video lain. Oke kawan-kawan, begitulah salah satunya sebab-sebab mereka nak sekat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya. So saya harap sekian dulu dan sekian, terima kasih dari saya. Oke, thank you.